Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah pelajar-pelajar semua, hari ini saya pada minggu yang kelima ini saya akan sediakan video, dan dengan harapan daripada video ini saya harap semua pelajar dapat memahami topik kita pada minggu yang kelima ini, iaitu topiknya yang bertajuk Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Daripada perkataan pemantapan kita dapat faham iaitulah topik ini berkaitan dengan usaha-usaha ataupun cara-cara memantapkan kesepaduan nasional di negara kita Malaysia. Objektif topik 4 ini ialah supaya masing-masing kita semua dapat memahami proses pemantapan ataupun usaha-usaha untuk membawa pelbagai etnik yang ada di negara kita ini ke arah kesepaduan. Hasil pembelajaran pada topik 4 ini, yang pertama membincangkan proses pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia, dan yang kedua nak mengaplikasikan atau kita cuba terapkan apa-apa sahaja kita bincangkan pada topik ini supaya kita dapat memberi sumbangan ke arah kesepaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, apa sinopsis bagi topik 4 ini? Okey, sinopsis pada topik 4 ini semua boleh baca di sini, tapi secara umumnya berkaitan tentang bagaimana usaha-usaha atau cara-cara untuk kita cuba menerapkan usaha-usaha ke arah keharmonian, kedamaian, keamanan, kestabilan di antara etnik yang pelbagai. Pada minggu lepas kita telah belajar atau telah kongsi, telah bincangkan berkaitan kepelbagaian etnik ataupun masyarakat kepelbagaian, yang mana terdiri daripada 3 kaum yang terbesar, iaitu bangsa atau etnik Melayu, Cina dan India. Maka dengan kepelbagaian yang ada ini, jikalau tidak digerakkan satu usaha untuk memastikan hubungan yang terjalin atau hubungan yang berlaku itu harmoni dan aman, maka pastinya negara kita akan menghadapi kesukaran untuk menuju ke arah kemajuan dan pembangunan. Maka oleh sebab itu, perkara pertama yang perlu kita ketahui ataupun perlu negara kita jalankan adalah memastikan hubungan-hubungan yang berlaku di antara semua etnik ataupun kepelbagaian masyarakat ini terjalin dan berlaku secara harmoni. Okay, apa topik pada kali ini? Iaitu ada 3 perkataan utama, 3 perkataan utama atau 3 isu utama yang akan dibincangkan. Yang pertama berkaitan perpaduan, yang kedua kesepaduan, dan yang ketiga penyatu paduan. Apakah bezanya? Bezanya kita akan lihat sebentar lagi lah. Okey, ini perbezaan dia. Okey, perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. 3 istilah ini jikalau kita lihat ada persamaan dari segi kata dasar yang digunakan. Perpaduan ada padu, kesepaduan ada padu, penyatu paduan pun ada padu. Walau bagaimanapun ada perbezaan dari segi maksud yang dikehendaki daripada istilah-istilah ini. Okey, perpaduan. Apa yang dikatakan perpaduan? Perpaduan itu adalah matlamatnya, matlamat akhir yang diidamkan. Bermaksud, jikalau kita belajar, matlamat kita adalah untuk berjaya, maka berjaya atau kejayaan itu adalah matlamat kita belajar. Jadi dalam konteks masyarakat kepelbagaian negara kita ini, tujuan masyarakat kepelbagaian itu hujungnya adalah perpaduan. Jikalau masyarakat itu tidak ada unsur perpaduan, pastinya suasana konflik perbalahan pasti akan kerap berlaku dan negara susah untuk menuju ke arah pembangunan atau kemajuan. Maka oleh sebab itu, dalam konteks masyarakat kepelbagaian ataupun pelbagai etnik, pelbagai bangsa, maka perpaduan itu adalah matlamatnya. Perpaduan itu adalah matlamatnya. Okey, kemudian yang kedua, kesepaduan. Apa itu kesepaduan? Kesepaduan itu adalah keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang sedang dicapai. Bermaksud pada hari ini bagaimanakah keadaan etnik ataupun bangsa yang ada di negara kita ini? Adakah aman? Maka keadaan aman yang berlaku itu, keadaan stabil yang sedang berlaku ini, keadaan makmur sejahtera yang sedang dicapai pada hari ini, maka itulah yang kita namakan sebagai kesepaduan, iaitulah keadaan yang sedang kita capai. Tetapi walaupun kita telah mencapai keadaan-keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera, namun ada juga beberapa perkara atau isu atau suasana yang kita dapati wujud perkara-perkara yang masih lagi memerlukan kepada perundingan, tawar-menawar dan sebagainya. Maka perkara-perkara tersebut kita panggil sebagai defisit sosial, iaitulah perkara atau isu yang masih lagi diperbincangkan di antara etnik-etnik tertentu.
Maka ada perkara-perkara yang dapat diselesaikan, namun juga ada perkara-perkara yang telah pun kita sepakat dan akhirnya membawa kepada cara hidup yang lebih aman, stabil dan makmur. Maka pencapaian itu kita panggil sebagai kesepaduan. Yang ketiga, penyatu paduan. Apa itu penyatu paduan? Penyatu paduan itu adalah usaha berterusan pada semua peringkat lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial menggunakan pendekatan tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Bermaksud apa-apa sahaja usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan, oleh pihak individu, pihak masyarakat dan semua yang terlibat, maka usaha-usaha untuk menghasilkan satu keadaan yang harmoni di antara semua etnik, maka usaha itu kita panggil sebagai penyatu paduan. Maka usaha ke arah perpaduan itu kita namakan sebagai penyatu paduan. Keadaan yang sedang dicapai hasil daripada usaha penyatu paduan kita panggil sebagai kesepaduan. Dan usaha-usaha penyatu paduan, keadaan kesepaduan itu semua menuju ke arah satu matlamatnya, iaitulah perpaduan. Maka diharapkan daripada perbincangan kita ini kita dapat bezakanlah di antara tiga istilah yang mempunyai kata dasar yang sama, iaitu padu. Iaitulah perpaduan itu matlamatnya, kesepaduan itu ialah keadaan yang sedang kita capai pada hari ini di negara kita dari aspek hubungan antara kaum atau etnik, dan penyatu paduan itu adalah usaha-usaha yang digerakkan oleh semua lapisan masyarakat untuk menuju ke arah perpaduan. Itu perbezaan dia. Kemudian kita lihat pula dalam aspek pengalaman Malaysia, bagaimana keadaan negara kita ini. Kita pun telah belajar pada minggu-minggu sebelum ini. Jadi kita telah belajar pada minggu sebelum ini, negara kita ini asalnya daripada orang Melayu, tetapi telah dimasuki oleh penjajah dan akhirnya telah masuklah kaum-kaum yang pelbagai daripada China, India dan sebagainya. Maka elemen sejarah itu telah menunjukkan bahawa negara kita ini telah pun mempunyai percampuran ataupun masyarakat kepelbagaian. Kesan daripada peradaban majmuk, masyarakat majmuk akhirnya mewujudkan masyarakat kepelbagaian. Pada minggu lepas kita belajar. Jadi apabila telah wujud masyarakat kepelbagaian, maka jikalau negara kita tidak bertindak atau berusaha untuk memastikan kepelbagaian ini dapat berinteraksi dengan baik, dengan harmoni, dengan aman, maka pastinya negara kita menghadapi masalah untuk mencapai matlamat pembangunan, matlamat kemajuan dan pembangunan yang lain lah. Perkara pertama ialah mencari kesatuan dahulu, supaya golongan atau etnik Cina boleh bersatu dengan Melayu, boleh bersatu dengan India, boleh bersatu dengan Baba Nyonya, dengan Serani dan sebagainya lah. Maka usaha-usaha itu digerakkanlah untuk mencari kesatuan. Jadi usaha untuk mencari kesatuan ini berterusan, tetapi akhirnya pada 13 Mei 1969 usaha mencari kesatuan itu tidak tercapai dan telah berlaku satu konflik, satu perbalahan di antara etnik Melayu dan juga Cina pada 13 Mei 1969. Maka akhirnya dilihat usaha mencari kesatuan itu tidak berjaya, yang mana akhirnya pada rancangan Malaysia yang kedua itu pada 1971 istilah kesatuan tadi ditukar menjadi perpaduan. Maka istilah perpaduan itu lebih realistik, lebih boleh dicapai berbanding istilah kesatuan. Jikalau kita ingat pada minggu lepas, 4 istilah yang kita bincang tentang interaksi antara kaum tu ialah segregasi, akomodasi, asimilasi dan amalgamasi. Maka asimilasi itu kalau masih ingat lagi, dia membawa maksud kesatuan, yang kita menyatukan ataupun melahirkan bangsa yang satu, agama yang satu, bahasa yang satu. Maka sedangkan kalau kita fikir menjadikan bahasa, bangsa dan agama itu satu di dalam kalangan masyarakat kepelbagaian negara kita ini adalah sesuatu yang mustahil. Maka tak tercapai matlamat tersebut, kesatuan. Maka yang lebih realistik adalah perpaduan dalam kepelbagaian. Barulah kita dapat lihat adanya unsur boleh capai ataupun lebih realistik, boleh dicapai perpaduan dalam kepelbagaian ataupun dalam konteks empat interaksi tadi adalah akomodasi. Adanya hubungan namanya akomodasi, saling memahami, boleh
mengamalkan aktiviti kebudayaan, aktiviti keagamaan tanpa digugat oleh mana-mana etnik. Jadi akhirnya wujud pada tahun 2017-2018 itu Indeks Perpaduan Nasional. Apa tujuan indeks ni? Indeks ni tujuannya adalah untuk mengukur bagaimana keadaan, bagaimana suasana, bagaimanakah tahap hubungan di antara etnik yang berlaku dalam negara kita. Kerana sebelum itu tidak ada satu ukuran, tidak ada satu usaha pun untuk menentukan bagaimanakah tahap pencapaian hubungan antara etnik negara kita, tapi akhirnya diwujudkan juga pada tahun 2018-2017. Okey, dalam tempoh mencari kesatuan, apa yang berlaku? Dalam kita mencari, negara kita mencari kesatuan, bermula daripada awal dahulu negara kita ini dianggap negara yang banyak etnik. Jikalau kita lihat umpama jigsaw puzzle, jikalau kita pernah menyusun jigsaw puzzle tu, jikalau kita dapat menyusun dalam keadaan yang baik, yang betul, maka kita akan mendapat keputusannya gambaran yang menarik dan menepati apa yang kita kehendakilah. Tetapi jikalau kita silap menyusun, maka gambarannya tidak tepat dan kita lihat pun kita tak jelas apakah yang dikehendaki daripada maksud yang dikehendaki daripada susunan jigsaw puzzle tersebut. Maka itulah, jikalau kerajaan kita, negara kita berjaya menyusun etnik-etnik ini membentuk satu susunan yang menarik, maka pastinya akan melahirkan satu negara yang cantik, yang sedap dipandang, yang harmoni dan aman. Maka apa di antara usaha-usaha awal pada peringkat awal dahulu, iaitulah kita lihat bermula daripada kemasukan penjajah British tu. British sendiri telah menunjukkan satu usahalah untuk mengkelompok-kelompokkan negeri-negeri di tanah Melayu. Sebagai contohnya, mereka telah mengkelompokkan negeri-negeri Selat satu kesatuan, kemudian negeri-negeri Melayu bersekutu satu kesatuan yang lain, negeri-negeri Melayu tak bersekutu pun ada juga. Maka kemudian dibentuk juga satu kesatuan yang dipanggil Malayan Union, yang akhirnya ditentang dan dimansuhkan. Kemudian diwujudkan juga Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948, yang mana dianggotai oleh semua negeri di Melaya lah. Itu satu bentuk kesatuan lah, kesatuan negeri, kesatuan kenegerian. Kemudian akhirnya mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, dan itulah kemerdekaan itulah sebagai satu mercu atau petanda bahawa wujudnya kesatuan dalam kalangan negeri di Tanah Melayu dan juga etnik yang ada di Tanah Melayu pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1963 diperluaskan lagi kesatuan itu daripada negeri-negeri di Semenanjung ataupun Persekutuan Tanah Melayu, dikembangkan lagi sehingga ke Sabah dan Sarawak. Maka itulah kita dapat lihat bagaimana usaha-usaha berkaitan kesatuan atau penyatuan. Okey, dalam usaha untuk membina kesatuan itu, ada yang dipanggil namanya tapak integrasi. Tapak integrasi tapak integrasi sangat penting lah, yang mana tapak ini difahami sebagai satu ruang ataupun titik pertemuan antara kelompok strategik di Malaysia. Mana nak katanya, dengan adanya tapak integrasi ini, dengan adanya satu medium atau ruang yang disediakan untuk dijalankan aktiviti perundingan, tawar-menawar, bincang antara etnik yang pelbagai, maka akhirnya akan mencapai kata sepakat yang akhirnya membawa ke arah satu keputusan yang dipersetujui bersama dan ke arah keharmonian antara etnik. Sebagai contoh, pada tahun 49 itu adanya Communities License Committee. Kemudian penubuhan parti politik. Dengan adanya parti politik yang mewakili kaum-kaum tertentu, kaum Melayu ada parti politiknya, Cina ada politiknya, India pun ada parti politiknya. Maka parti politik yang ditubuhkan itu sebagai satu usaha, satu tapak, satu medium, satu ruang untuk berbincang, berbincang antara satu sama lain, tawar-menawar, perundingan. Kemudian adanya pilihan raya bersama. Pilihan raya juga dianggap sebagai tapak integrasi. Dengan adanya pilihan raya, semua etnik setuju dan rela atau pasrah dengan apa sahaja keputusan pilihan raya. Siapa yang menang mewakili rakyat akan membentuk kerajaan lah, tanpa ada pertumpahan darah ataupun konflik. Maka pilihan raya itu sebagai satu tapak integrasi yang sangat penting lah di negara kita. Kemudian perlembagaan pun sama sebagai tapak integrasi, kerana dalam perlembagaan itu adanya akta-akta, peraturan-peraturan tertentu yang menjamin hak-hak bagi setiap etnik
dan perkara-perkara berkaitan. Dalam perlembagaan itu juga ada yang dinamakan sebagai tiang seri perlembagaan. Tiang seri perlembagaan ni ada 4 lah. Ada 4. Dia berkaitan dengan perkara asas atau perkara utama dalam tanah Melayu ni, iaitu pertamanya sebagai agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu, kemudian hak istimewa Bumi Putera dan institusi diraja lah. Okey. Kemudian apakah simbol dan struktur kesatuan yang ada di negara kita ni yang di-Pertuan Agong, YDPA, yang di-Pertuan Agong? Kita dapat lihat yang di-Pertuan Agong ni sebagai satu simbol kesatuan. Betapa ramainya etnik negara kita ini, yang majoritinya ialah kaum Melayu, Cina dan India. Tetapi jika kita lihat pada peristiwa yang berlaku kebelakangan ini, pada tahun-tahun sebelum ini, bagaimana pemilihan seorang Perdana Menteri itu ditentukan oleh yang di-Pertuan Agong, dengan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong memanggil seorang demi seorang ahli parlimen, menyatakan siapakah yang disokong untuk sebagai calon Perdana Menteri. Itu atas dasar atas kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong. Maka apa sahaja keputusan yang di-Pertuan Agong akan dipersetujui bersama oleh semua etnik, semua parti-parti politik yang berlainan kaum. Okey, kemudian bendera, lagu negaraku, dasar kebudayaan, maka ini semua antara contoh atau simbol kepada kesatuan. Okey, tadi dinyatakan dalam usaha mencari kesatuan akhirnya tidak tercapai kerana berlaku konflik berdarah, yang dipanggil konflik berdarah di antara etnik atau kaum Melayu dan kaum Cina. Maka kesan daripada peristiwa ini telah memperlihatkan usaha kesatuan itu tidak boleh diteruskan dan perlu ditukarkan kepada satu pendekatan yang lain, yang dipanggil perpaduan. Perpaduan dalam kepelbagaian. Perpaduan dalam kepelbagaian barulah realistik dan boleh dicapai, dan telah dinyatakan istilah perpaduan ini di dalam rancangan Malaysia yang kedua. Apa buktinya? Kita lihat buktinya dalam dokumen ini. Dinyatakan perpaduan negara adalah matlamat yang penting sekali bagi negeri ini. Istilah perpaduan digunakan, bukannya kesatuan, tetapi perpaduan negara digunakan dalam rancangan Malaysia yang kedua 1971 hingga 75. Okey, semenjak 13 Mei 1969 yang berlaku konflik berdarah antara Cina dan Melayu itu, setelah lebih 50 tahun, bagaimana keadaan negara kita pada hari ini? Kita semua dapat melihat, menilai keadaannya. Saya rasa semua setuju keadaannya lebih baik pada hari ini. Lebih baik kerana telah mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku pada zaman sejarah dahulu. Okey, perpaduan dalam kepelbagaian itulah matlamat yang boleh diusahakan. Okey, pada waktu sebelum diperkenalkan Indeks Perpaduan Nasional, penilaian ataupun penetapan tahap hubungan antara etnik ni hanyalah sekadar cakap-cakap di tempat-tempat tidak formal lah, seperti di media sosial, kedai mamak dan sebagainya. Tetapi apabila diwujudkan Indeks Perpaduan Nasional IPNAS pada tahun 2017-2018, maka ada usaha yang lebih serius oleh pihak kerajaan untuk mewujudkan indeks supaya dapat dipantau, dapat dilihat bagaimana keadaan interaksi antara etnik ini, yang mana akhirnya dapat membantu ke arah melahirkan perpaduan dalam kepelbagaian. Okey, apa pandangan seorang tokoh akademik ni, Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Bahrudin, tentang perpaduan? Okey, beliau mengatakan perpaduan ini adalah sebagai satu hasrat yang diidamkan. Satu hasrat sahaja, satu hasrat, satu matlamat, kita boleh katakan satu angan-angan lah yang diidamkan, tapi sukar untuk diukur, sukar untuk dilihat. Biasanya perpaduan ini hadir ataupun kita dapat lihat pada detik-detik tertentu atau suasana-suasana tertentu, sama ada secara formal atau tak formal. Apa contohnya? Contohnya dapat lihat di sini. Pergaulan di pasar, itu adalah keadaan tak formal. Kita akan dapat lihat adanya detik perpaduan. Seorang penjual Melayu, seorang penjual Cina atau India, ada pembelinya di kalangan Melayu, Cina dan India. Maka kat situ berlaku interaksi antara etnik yang pelbagai, maka itu dilihat sebagai adanya detik perpaduan lah. Begitu juga di majlis perkahwinan, tempat makan dan sebagainya. Okey, detik perpaduan dalam acara sukan bola sepak, kita dapat lihat bagaimana adanya elemen perpaduan.
orang Melayu, orang Cina, India, semua yang berada dalam negara kita Malaysia ini bersatu atau berpadu dalam memberikan sokongan kepada pasukan yang mewakili negara Malaysia. Okey, perkahwinan bersama kita dapat lihat adanya perpaduan perkahwinan, majlis perkahwinan yang dihadiri oleh golongan Cina, India, maka itu kita dapat lihatlah adanya detik perpaduan. Okay, kesihatan bersama di pusat pemberian vaksin PPV, kita dapat lihat adanya pekerja atau pembantu terdiri daripada etnik yang pelbagai, daripada Melayu ada, Cina ada, India ada dan sebagainya. Maka itu kita dapat lihat adanya perpaduan, bukan hanya tertumpu hanya pada satu kaum sahaja, bukan. Di tempat makan bersama, okey, sukan, okey, fikir dan bincang. Apakah perkara yang membezakan antara kita dengan orang lain? Adakah perbezaan kita itu menyusahkan atau memudahkan? Jadi kita sendiri yang tahu setiap manusia berbeza. Walaupun berbeza, maka kita dituntut untuk mencari persefahaman di sebalik perbezaan yang ada. Itulah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, maksudnya, wahai orang yang beriman, wahai manusia, kami jadikan kamu berpuak-puak, berkelompok-kelompok supaya kamu lita'arafu, untuk saling mengenali, saling mengenali bagaimanakah bahasanya, bagaimana budayanya, bagaimanakah agamanya dan sebagainya. Maka dengan saling mengenali itu akan membentuk satu persefahaman yang akhirnya mewujudkan cara hidup yang harmoni. Maka kita kena terapkan sebagaimana yang dinyatakanlah. Okey, detik perpaduan dan detik perbezaan. Lihat pada keadaan-keadaan ini, di manakah keadaan yang adanya elemen perpaduan dan di manakah keadaannya yang ada detik perbezaan. Sebagai contoh, sambutan perayaan. Jadi kalau kita lihat apakah perbezaan pada detik ataupun sambutan perayaan, perbezaannya kita lihat dari segi acara keagamaan. Contohnya orang Melayu menyambut perayaan dengan melaksanakan solat, solat hari raya di masjid-masjid, di surau-surau. Tetapi orang India, Cina, mereka menyambut di tempat mereka, bukan di surau atau masjid. Maka kat situ telah berlaku perbezaan. Tapi perpaduannya apa? Perpaduannya jikalau dianjurkan, diadakan rumah terbuka, open house sebagainya, maka kita dapat lihatlah etnik yang berlainan ini ada di majlis-majlis sedemikian. Maka itu sebagai contoh adanya detik perpaduan. Okey, kesepaduan. Tadi dinyatakan kesepaduan itu adalah satu keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang sedang dicapai. Maka keadaan yang sedang berlaku dalam negara kita pada hari ini, itulah dia namanya kesepaduan. Kerana itu yang sedang dicapai. Walau bagaimanapun, di sebalik keadaan yang sedang dicapai dari segi amannya, stabilnya, makmurnya, sejahteranya, ada juga perkara yang masih belum dapat dicapai, yang masih lagi ada usaha-usaha ke arah mencapainya. Dan perkara tersebut, perkara yang masih lagi dalam usaha untuk mencapai kata sepakat di antara etnik yang pelbagai itu, kita namakan sebagai defisit sosial. Defisit sosial. Okey, sebagai contoh, kesepaduan sosial dalam aspek politik. Kita dapat lihat adanya pakatan pembangkang, adanya pakatan yang menerajui kepimpinan atau pemerintahan negara. Maka bagaimana boleh wujud pakatan-pakatan? Kan sebagai contoh, parti yang dianggotai oleh majoriti orang Cina boleh berpakat dengan parti yang dianggotai majoritinya oleh orang Melayu dan sebagainya. Maka bolehnya atau adanya persetujuan untuk berpakat itu adalah berpunca daripada adanya perundingan tawar-menawar. Maka itulah sebagai usaha yang dinamakan tadi, adanya perundingan tawar-menawar, yang mana akhirnya akan membentuk kesepaduan. Maka berlakulah kesepaduan. Sama juga di bahagian parti yang memerintah. Okey, kesepaduan sosial dan aspek bahasa pun sama. Bagaimanakah dari aspek bahasa negara kita ini? Apa yang sedang dicapai? Kita boleh katakan penggunaan bahasa Melayu setakat ini semua rakyat ataupun warga negara yang diiktiraf sebagai warga negara Malaysia boleh berbahasa Melayu lah. Walau bagaimanapun ada juga di kalangan masyarakat Malaysia yang tidak boleh bahasa Melayu. Maka itu kita katakan itulah keadaannya yang sedang dicapai. Majoriti boleh bahasa Melayu, tapi ada juga golongan yang masih tidak boleh bahasa Melayu. Mungkin kesan daripada pemisahan pendidikan, sekolah di sekolah jenis kebahasaan tertentu,
bergaul pun dengan kaum yang sama sahaja, maka akhirnya tidak dapatlah menguasai bahasa yang menjadi bahasa kebangsaan negara kita, bahasa Melayu. Okey, dari aspek etnik juga, bagaimanakah keadaannya, apa yang sedang dicapai oleh kalangan masyarakat kepelbagaian di negara kita ini dari aspek perkaumannya. Kita dapat lihatlah dengan wujudnya perpaduan ataupun perpaduan di pasar, di tempat-tempat tertentu, itulah keadaan yang sedang dicapai oleh negara kita. Agama pun sama juga, baca dan fikir. Okey, makanan yang pelbagai, makanan yang disediakan di bawah satu bumbung untuk semua etnik, semua kaum, dikatakan boleh mengeratkan perpaduan. Adakah semua setuju? Ada kontra, ada pro lah, ada pro-nya, ada kontranya, ada positif, ada negatifnya lah. Sebagai orang Melayu, kita terikat dengan ajaran agama Islam, maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya makan apa sahaja tanpa mengetahui tentang status halalnya. Maka jikalau berada dalam satu bumbung, maka ada jaminan akan halalnya makanan tersebut, maka sangat dituntutlah, kerana dapat mengeratkan hubungan antara etnik yang berlainan. Begitu juga gotong royong. Okey, penyatu paduan. Okey, tadi kita telah mengetahui apakah itu perpaduan, apakah itu kesepaduan, kemudian penyatu paduan. Okey, tadi diterangkan di awal, penyatu paduan ini adalah usaha yang digerakkan oleh semua lapisan masyarakat, individu, pemerintah dan sebagainya, semata-mata matlamatnya untuk menuju ke arah perpaduan. Maka usaha-usaha yang dijalankan tu dalam semua aspek lah, termasuk usahanya dalam aspek agamanya, usaha dalam aspek kelas sosialnya, dalam aspek politiknya, dalam aspek pendidikannya, bahasanya. Maka kesemua usaha yang digerakkan itu ke arah mencapai perpaduan, maka usaha-usaha itu kita panggil sebagai penyatu paduan. Maka itulah beza yang sangat nyata antara tiga istilah ini, iaitulah perpaduan itu matlamat yang hendak dicapai daripada masyarakat yang pelbagai etnik. Kesepaduan pula adalah apa yang sedang dicapai dalam kalangan etnik yang ada negara kita ini. Kemudian penyatu paduan itu adalah usahanya, usaha yang digerakkan untuk mencapai matlamat perpaduan. Maka itu sahaja topik kita pada hari ini, tidak banyak. Maka diharapkan semua pelajar dapat faham topik ini, dan lepas daripada kefahaman ini, saya harapkan semua dapat kongsikan kefahaman dalam bentuk semua perlu menulis di atas kertas menggunakan tulisan tangan sendiri, ambil gambar dan sharekan atau kongsikan di dalam Microsoft Teams dalam minggu yang kelima. Perkongsian pelajar akan dikira sebagai kehadiranlah untuk kelas ini, dan saya harapkan topik ini dapat difahami dengan baik, dapat dibezakan antara tiga istilah utama, dan jika ada sebarang ketidakfahaman boleh kita kongsikan lagi pada minggu seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.